letih lah naik turun rumah ni nak buat live semata-mata untuk hampa. Daripada laundry room check, tu kita buat dalam pancok dah. Ni kita buat daripada laundry pula. Okay, kemarin kan aku dah susun segala benda yang berkecamuk tu, suun tu buat tu. Tunggang langgang, herot petot. Bak kata orang tua-tua dulu, macam pungkok tengah naik tangga. Tahu tak pungkok tengah naik tangga tu macam mana? Cuba bayangkan pungkok daripada belakang naik tangga. Kan? Yang ni naik, yang ni turun, yang ni naik, yang ni turun, yang ni naik, yang ni turun, yang ni naik, yang ni turun. Macam itulah pungkok kalau naik tangga macam mana. Herot petot tak sama. Okey, bucu tak sama, itu tak sama. Itulah namanya pungkok naik tangga. Bila dia jadi nipis, dia tak berseri macam yang tebal ni. Nampak tak? Tola tu akan nampak murah. Jadi bila macam tu, hampa buka balik, jangan lipat 4 macam tu. Sebab apa? Dia akan terjelin. Lipat 2 macam aku cakap tadi, bucu dengan bucu. Lurut benda tu, bagi dia cantik segak. Lepas tu kita bahagi 3. 1. Okey, nampak tak? 1, jadi bahagian yang ujung tak cantik ni dia berada di dalam. Okey, dan yang ini pula nampak lipat lagu ni. Okey, jadi dia akan nampak di bahagian depan tebal cantik saja, sama saja edges dia. Dan hampa kena hafal lah, tadi lipat lagu mana. Bila tadi lipat lagu mana, yang next one pun kena lipat yang sama lah, supaya bila kita susun, line ni sama, line ni sama. Kalau ada line, okey, kalau ada line. Jadi yang belah belakang ni akan berada di belakang, dan belah depan ni akan berada di depan. Faham ke tak? Jangan sekali-kali tunjuk yang bahagian ini di hadapan. Tak cantik sebab dia herot. Okey, faham tak? Okey, dan ni aku akan tunjuk 2. Jadi bila kita susun, isat. Okey, nampak tak? Kalau macam aku dah kentola 2 ni, kalau hampa silap lah kata, okey, yang ni dia dua-dua ni kentola yang sama. Tapi kalau hampa silap lipat, benda yang sama akan nampak berbeza sebab yang ni ada line, yang ni tak ada line. Okey, jadi hampa kena lipat benda yang sama. Kalau tadi lipat lagu tu, semua benda pun hampa kena lipat lagu tu juga. Okey, lipat menjadi 3. So bila kita letak dua-dua ni, makanya di almari akan nampak apa benda ni? Akan nampak benda yang sama dan align. Itu cara nak lipat benda. Okey, kalau kata hampan ada tadi yang kecil, kalau yang besar pula pun sama juga. Okey, ni tuala muka, yang ni tuala tangan. Okey, tuala ni ada jenis-jenis dia. Tuala mandi, tuala muka, tuala tangan. Paling kecil tuala muka, yang ini. Sederhana kecil tuala tangan, panjang macam ni sebab kita nak sangkut dia kan. Lepas tu tuala mandi yang paling besar. Okey, macam ni kalau panjang pun serupa juga, hampa kena lipat 2. Okey, jangan lipat kot sini. Jangan lipat kot sini. Okey, kena lipat kot sini. Okey, lipat kot sini. Jentu ni, ambil ni semua sama-sama, bagi mereka sama-sama. Lepas tu lurut, bagi dia sama cantik-cantik. Boleh dia akan balik kepada asal punya bentuk dia. Lurut bagi sama, tarik ni, tarik bagi sama-sama. Baru benda yang kita beli tu akan tahan lama. Yang ni hampa biak dia, memang dia akan herot punya. Tarik. Okey, tarik sama-sama lah gitu. Okey, jadi ingat macam cik kata tadi, line tu ada kan? Maksudnya line tu kena berada di atas juga. Okey, lurut, depan belakang lurut. Jadi lipat dan lipat. Jadi dia akan jadi cantik lagu ni. Nampak tak? Bila kita lipat 3, benda yang berada sini dia akan tolak supaya benda tower tu akan nampak bulat cantik. Jadi nampak macam tola ni baru beli saja. Faham ke tak? Faham lah. Okay. So kalau kata benda tu besar kecil, kita boleh samakan dia juga menjadi sebegini. Faham tak? Nampak tak saiz tu tadi? Saiz tu kecil besar kan? Aku boleh juga samakan saiz itu, walaupun saiz kecil besar, dalam lipatan yang berbeza supaya line tu terbalik.
Supaya line tu sama. Faham ke tak? Okey, itu satu. Jadi macam mana kita nak tahu kata bila kita susun, bila kita dah buat benda tu dengan cantik, lepas tu kita nak susun dalam almari, hampa kena buat apa? Measurement tape. Okey? Datuk, mana boleh measurement tape tu kami nak kalau go cantiknya Datuk. Measurement tape. Hampa nak buat apa measurement tape ni? Hampa ukok besar almari tu banyak mana? Okey, katalah satu almari pintu tu hampa nak bubuh 2 row, 2 bangunan. Okey, ukok. Okey, dah ukok, bahagi 2. Bila bahagi 2, hampa dapat measurement untuk 2 row di almari itu. Kalau almari tu sempit, satu saja ukok. Ukok banyak ni. Okey, so dapat tahu, tolaklah sikit buffer kiri kanan berapa inci, hampa akan dapat katalah 40 ataupun 16 inci untuk satu row. Apa aku buat? Macam ni nak lipat kain, aku tak suka lipat di bawah, aku suka lipat atas meja. Okey? Hampa ada katalah counter macam ni. Aku akan ambil 2 klip ni. Okey, 2 klip ni aku akan klip. Allah, tak lepas pula klip ni. Nak ambil yang besar tak boleh. Okey, tak apa. Kalau tak ada klip ni, kalau lah kata tak nak tengok, aku ada benda lain. Ni lepas tak? Tak lepas. Tengoklah penyepit aku. Star orang putih kan? Okey. Katalah. Aku terlupa aku kena ambil klip besar ni, klip ni kecil. Tadi tak ambil. Okey, tak apalah aku ni. Dan aku akan ukok. Kata tadi 16 inci, aku letak kata klip ni satu. Lepas tu aku letak klip ni satu. Boleh juga apa pakai cellophane tape ke, masking tape ke, apakah tape ke, boleh juga. Jadi kita dah ada penanda kat sini, kat kaunter ni. Okey, aku pakai yang ni lah. Tengok, kita ada penanda kat kaunter. Jadi bila kita ada penanda kat kaunter, makanya bila kita nak lipat benda, kita dah tahu dah saiz tu kena jadi saiz ni. Macam ni kentola besar kan? Okey, kentola besar. Okey, kentola rumah ni memang semua putih. Aku tak suka color-color lain. Jadi kentola pun saranan aku ialah tak payah letak softener. Okey, bila kita letak softener tak sedap bila kita lap muka kita. Sebab dia akan layu, dia tola tu punya wool tu akan jadi penyek sebab dia dah lembut. Bila kita lap pun dia licin, tak best. Okey, jadi aku punya style tuala mandi memang aku tak letak softener, Soflan ke apakah, apa nama lani, apa nama tak lani punya nama tu tak tahu lah. Okey, aku tak suka letak. Okey, jadi kalau macam katalah, okey, yang ni adalah kita punya tuala mandi macam aku cakap tadi. Bahagian yang ada label kan, macam aku lah ni kan, di rumah ni aku bubuh label siap-siap. Labelnya RI, ada label merah ni. Jadi mate aku tahu kata ini tola aku, tola bos, tak boleh campur dengan tola orang lain. Bos yang boleh pakai je tola tu. Okey, tola Umar ada tola dia, tola Ali ada tola dia. Okey, so bila ada label macam ni, label ni mesti ke dalam. Okey, kalau hampa nak tahu aku beli toala kat mana, sajalah aku tunjuk. The White Company. Okay, White Company ni dia boleh buat delivery satu dunia kalau tak silap aku. Memang sedap, tapi dia ada macam-macam jenis lah. Okay, so ini tola mandi yang kita dah ambil. Okay, macam aku cakap tadi, kena ambil yang bahagian pendek. Tola mandi, bucu dengan bucu. Geram aku. Bucu dengan bucu. Dan kita akan letak di, kalau hampa nak tunjuk line tu, hampa tunjuk. Kalau hampa tak mau tunjuk pun tak apa. Okay, dah lipat dua macam ni, lurut yang masih lagi elok. Sebab tu aku kata jangan pakai Soflan tu, pakai deterjen je. Okay, alright, ini tuala. Itu tuala. Okay, macam mana pula dengan baju? Macam mana? Pun sama juga baju. Aku punya baju t-shirt apa, kain plekat apa semua sama. Aku akan iron baru aku masuk benda ni. So kalau macam baju t-shirt macam ni lah. Okay, macam ni tak iron lagi sebab aku ambil pada bakui mate aku yang nak iron tu.
tak iron lagi. Macam aku t-shirt semua gantung, aku tak lipat. Okey. Melainkan t-shirt tidur saja. Okey, yang lain semua aku gantung sebab aku tak suka lipat, sebab aku dah banyak space. Kalau hampa tak ada space, hampa kena lipat, gulung dan masukkan di dalam laci. Nanti aku tunjuk macam mana nak buat simpan tu. Okey, kalau macam t-shirt kan, ni kata ada t-shirt. Okey, t-shirt pun serupa juga. Kita jangan dah ambil t-shirt tu, lipat. Lepas tu ni. Okey, dah masuk. Tak boleh lagu tu. Sebab apa? Kalau walaupun t-shirt aku ni beli kat Primark ke, Marks Spencer mahal juga. Primark ke apakah, kalau kita jaga t-shirt kita, insya-Allah kita akan boleh pakai banyak tahun. Okey? T-shirt yang paling penting kita kena pegang hujung ni. Walaupun hampa tengok dalam YouTube kadang-kadang dia ada yang dia ajak prap lipat macam tu jadi kan. Mata steward ke ajak. Okey, tapi dia akan berkedut di dalam tu. Tak mau lagu tu. Okey, tak mau. So apa yang hampa kena buat ialah t-shirt yang belah ke depan tu, yang depan, lihat depan menghadap lantai. Okey, menghadap lantai. Lepas tu persama ni tepi kan, ni tepi ni dengan bawah ketiak ni, ambil dia tu, keribah dulu. Keribah. Letak atas lantai, tekan. Okey. Persamakan tangan tu elok-elok, bahu, tarik sebab t-shirt tu kiat kan. Macam tu. Lurut t-shirt tu. Okey, dah lurut, dah cantik apa semua, barulah hampa lipat. Ni daripada belakang kan, lipat masuk. Cara dia ialah tengok tengkok ni, lehak ni. Okey. Kalau sini hampa mati dekat ujung lehak tu, makna kata belah sini pun hampa kena mati sama dengan lehak tu. Okey, lipat, ambil masa tak apa. Ambil masa. Letak. Okey. Dah habis semua, urut dia macam tu lipat baju. Okey. Lepas tu ambil pula belah sini. Ingat kalau tadi dah ambil ujung collar, yang ni pun ambil ujung collar, lipat masuk dalam. Yang lebih ni pun lurut bagi cantik, lipat masuk sini. Dan selalu urut dia. Urut baju tu. Okey? So bila dah straight macam ni, make sure yang hujung ni pun kena masuk sikit supaya dia straight. Okey? Selalu kan t-shirt akan kembang macam tu kan, dia jadi A-line macam baju kurung pesak tu. Tu apa kena masuk sikit. Okey, lurut, dua elok-elok, kemas, tarik sana sini. Lipat yang ni masuk ke bahagian tengah. Okey, tengah. Bersama ni. Cantik, bagi dia cantik. Lepas tu lipat masuk tu. Dan tekan cantik-cantik. InsyaAllah baju tu akan nampak cantik. Dia akan nampak straight, elok saja. Macam roti prata Tisha. Okey, 4 sagi, cantik je. Walaupun baju ni dah bertahun aku pakai. Okey, yang ni ukuran dia. Jadi hampa boleh ambil, stack. Hampa nak bubuh dekat para boleh. Tapi kalau hampa bubuh dekat para, dia akan menyusahkan kita sikit. Kadang-kadang kita, kalau kita, especially anak-anak lah, yang mana yang di atas tu lah dia perlu ambil tu saja. Kita bubuh, dia ambil atas. Kita bubuh, dia ambil atas. Aku pun perangai macam tu jugalah. Jadi kalau kita tak mau jadi lagu tu, eloknya baju t-shirt ni kita kena simpan di dalam laci. Jadi bila kita buka laci, bukan kita bubuh macam ni ya, 1, 2, 3. Tak. Kalau kita nak buka para, kita kena bubuh 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita nak buka laci, lebih senang sebab laci kan tinggi dia tak berapa tinggi kan. Dia punya depth dalam tu. Apa dah dapat macam ni, okey. Selalunya kita nak tengok t-shirt, kita tahu t-shirt kita ada corak-corak kat depan. Macam aku biasa semua tak ada corak. Ada corak pun sikit-sikit saja. Yang ni kosong. Okey, kalau kita nak tahu kita punya baju tu t-shirt macam mesti ada corak kat depan kan. Oh ni aku suka baju ni, aku suka baju ni. Jadi bila kita dah lipat lagu ni, untuk kita simpan di dalam laci ialah kita kena lipat lagi 2. Lipat lagi 2 macam tu dan kita akan nampak bahagian atas dia. Okey. Macam ni. Ini cara simpan dekat laci. Aku tunjuk lagi satu kat hampa. Ya? Nanti Sat. Okey, ni ada FC pula dah t-shirt ni. Okey, Sat aku tunjuk lagi satu.
kita lipat. Ingat lah, sama benda tu. Ujung bagi sama, bagi masuk sikit sebab selalunya t-shirt akan herot dekat bawah tu. Okay, so kita dah lipat cantik macam tu. Dan kita lipat luar. Okay, dan ini caranya untuk kita susun dalam laci untuk t-shirt-t-shirt yang banyak tersebut. Dan kita tindang lagu ni. Dan kita akan simpan dengan cara begini. So di dalam laci, bila kita tarik laci tu, kita akan nampak t-shirt kita lagu ni. Okay, jadi dia akan tak makan space. Dan kita boleh ambil t-shirt kita yang mana kita suka, kita nak pakai hari tu, dengan cara kita tengok lagu ni. Nak ni ke, nak ni ke, nak ni, dan kita ambil. Okay, kalau kita simpan lagu ni, mana kata yang bawah tu memang tahun depan pula lah hampa pakai kalau hampa jumpa rajin. Kalau hampa tak jumpa, memang hampa tak akan pakai lah. Okay, itu caranya kalau nak simpan dalam laci. Okay, kalau nak simpan dalam para, kena susun macam aku cakap, meninggi macam ini. Faham? Okay, baik. Itu cara kita lipat t-shirt. Cara kita lipat stocking pun ada cara dia. Okay, ini stocking. Dan selalu stocking macam biasalah. Stocking ni kadang-kadang yang ni ada sebelah saja, yang tu ada sebelah. Dia tak hilang sebenarnya, cumanya dia berterabuk dalam rumah tu. Itu yang buat bebai. Okey, stocking selalunya ni satu set lah. Ada stocking panjang satu, stocking dua. Okey, yang sepasang kiri dan kanan. Kita susun ikut tumit-tumit dia, ujung-ujung dia. Okey, ujung dengan ujung, tumit dengan tumit. Okey, right. Yang ni cara mak aku lah. Kalau hampa tak mau ikut pun tak apa. Tapi cara mak aku memang benda ni tak akan berpusing-pusing. So ambil yang hujung tu, lipat lagu ni. Lepas tu mai ikut sini. Lepas tu mai ikut sini. Okay, setengah orang dia simpan lagu ni saja. Okay, tapi kalau hampa simpan lagu ni saja, orang jantan, laki-laki hampa tahu sajalah. Kalau dah tarik almari tu, bukan dia punya kisah apa, bini aku kemas ke apa ke, mai ambil saja. Tak mau stocking ni lah, nak stocking tu. Tak mau lama-lama bila angkat stocking tu, mai hujung minggu bila hampa tengok, dia akan bergumpai dalam laci lagu ni. Tak mau lagu tu. Okey, jadi kita buat macam aku cakap tadi. Lipat lagu ni, lipat lagu ni, lipat lagu ni, dan kita jadikan kelongsong. Ambil yang satu tu, yang hujung di atas tu kita buka, dan kita turnkan dia. Turnkan dia, maka dia akan jadi macam periuk kera. Okay, cantik-cantik, masukkan yang hujung tu. So dia akan jadi macam ni. Jadi hampa tahu, dalam satu gumpalan ini dah ada siap sepasang stocking. Siap. Lepas tu susun lah. Susun 1, 2, 3, 4. Kan kemas macam tu. Kan? Kalau tak, nanti kalau hampa tak pusing macam tu, nanti bila mereka tarik, laki hampa tarik, hampa pun kan ada anak dara pun yang tak berlaku juga pada stocking tu. Tarik, lala terjelen dalam laci, hampa ni angin. Okey? Itu cara kita nak lipat stocking supaya stocking tu tidak hilang bercerai daripada pasangannya, maka dia akan jadi macam ini. Okey? Cara lipat stocking. Baik, kita nak tunjuk pula cara nak lipat seluar dalam. Seluar dalam. Okey? Panties. Okey, macam ni kan comel je. 4 sagi elok saja. Okey. Ini panties. Tunjuk kat hampa tak apalah, ni ilmu daripada ilmu orang kata rumah tangga. Okey, ni panties. Alah kecil comelnya. Okey, katalah ini Mark Spencer punya lah. Okey, so macam ni, hampa lipat dua. Okey, lipat dua. So dia akan jadi tajam macam tu. Alright. Lepas tu lipat lagi macam ni. Lipat sikit masuk. Yang bahagian ni lipat sikit masuk, supaya dia akan jadi straight, memanjang silinder macam ni. Okey, macam biasa, tarik elok-elok bersama benda tu. Lipat sikit ujung tu supaya dia akan jadi benda yang straight. Okey. Kalau hampa nak lipat lagi sekali pun boleh. Kalau hampa tak mau pun boleh. Tapi aku suka lipat lagi sekali supaya benda tu jadi cute saja. Okey. Jadi macam ni.
Alright, panjang macam tu. Lipat satu, bersamakan dia satu, dan lipat lagi satu. Okey, bila kita lipat lagi satu macam ni, yang ini, yang lebih tu, okey, kita selit masuk ke dalam getah tu. Selit masuk ke dalam getah tersebut. So dia akan jadi comel saja macam lepat pisang tu. Lagu ni cara nak simpan ataupun lipat spender. Okey? Jadi comel. So tak adalah bila hampa tarik, spender tu pun akan terbuka dan terjelen. Duk ha. Dalam laci tu hampa pun nak hantu. Faham tak? Okey? Yang ni nama dia cara nak lipat panties. Faham? So kita ada panties, kita ada stocking, kita ada t-shirt. Kalau nak simpan dalam laci, lagu ni lah hampa simpan. Kalau hampa tak mau simpan dalam laci, hampa boleh simpan terampak macam ni. Okey, ini caranya. Dan senantiasa di sudut itu sama besar. Sebab kita dah ukur dah berapa banyak yang kita nak pakai di dalam ruang almari tersebut. Faham? Alright. Jadi kalau kita lipat banyak-banyak, kita akan nampak kita punya hasil lipatan tersebut. Masa kita dah siap lipat, kita nak bumbu isi dalam almari pun cantik saja, kemas saja. Okey? Nampak tak? Kemas.